الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نستودعك ما علمتني فاغفر إلي عند حاجتي إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, adik-adik jemaah kuasa dan semua sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita insya-Allah akan sambung tafsir surah Al-Bayyinah. Tafsir surah Al-Bayyinah yang kita bacakan pada bulan lepas, tapi kita tidak sempat untuk menghabiskannya. InsyaAllah malam ini kita habiskan insyaAllah tafsir surah Al-Bayyinah. Surah ini surah yang ke-98. Kita baca sama-sama dulu surah ini. Tuan-tuan ikut saya. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebarakatan kepada kita semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Alhamdulillah, kita telah sama-sama baca surah Al-Bayyinah. Surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang kisah orang kafir. Orang kafir ini terdiri daripada ahli kitab dan yang keduanya musyrikin. Ahli kitab dan musyrikin ini mereka tidak akan sekali-kali tinggalkan agama mereka, tidak akan tinggalkan pegangan hidup mereka, sehinggalah mereka itu betul-betul yakin kepada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bila mana ada bukti yang nyata, maka mereka barulah yakin betul-betul kepada agama kita Muhammad SAW. Tapi bila mana datangnya Nabi kita Muhammad SAW dan menceritakan tentang bukti yang nyata bahawa agama itu agama yang benar, agama Islam, dan Nabi kita Muhammad adalah Nabi yang terakhir, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada juga di antara mereka yang tidak mau beriman. Dan bila datangnya Nabi kita Muhammad SAW membawakan ajaran baru dan agama baru, maka barulah mereka itu mulai berpecah. Ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang tidak beriman. Sebelum daripada itu mereka tidak berpecah belah. Mereka tidak berpecah belah sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini, ayat nombor 4, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan mereka itu tidak berpecah belah. Maknanya orang yang diberikan kitab kepada mereka itu, iaitu orang Yahudi dan Nasrani, sehinggalah datang kepada mereka bukti yang nyata. Bila datangnya Nabi kita Muhammad, maka mereka baru berpecah belah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, baru-baru ini kita telah dengar penjelasan dengan detail berkenaan dengan orang kafir ahli kitab. Orang kafir ahli kitab ini ialah orang Yahudi dan juga Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini mereka berasal daripada agama yang sama. Mereka berasal daripada datuk nenek moyang mereka yang sama, iaitu Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS dikatakan telah berkahwin dengan Siti Sarah, maka tidak dapat anak. Maka Siti Sarah suruh Nabi Ibrahim berkahwin dengan hambanya. Maka Nabi Ibrahim pun berkahwin dengan hambanya, setelah mana Nabi Ibrahim setelah mana Nabi Ibrahim merdekakan hambanya Siti Hajar, maka Nabi Ibrahim pun berkahwin dengan Siti Hajar.
Berkahwin dengan Siti Sarah, pada mulanya tidak dapat anak, maka Siti Sarah suruh Nabi Ibrahim berkahwin dengan hambanya. Maka Nabi Ibrahim pun Nabi Ibrahim pun merdekakan hambanya Siti Hajar, lalu berkahwin dengan Siti Hajar. Maka dapatlah anak seorang, itu Nabi Ismail AS. Lantas selepas daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim supaya membawa isterinya Siti Hajar, isteri keduanya, dan juga anaknya Ismail ke tempat yang jauh, yang ketika itu belum lagi dikenali sebagai nama Mekah, yang terletak di antara dua lembah. Nabi Ibrahim ketika itu berada di Palestin, tuan-tuan. Nabi Ibrahim naik kenderaannya, ada dikatakan, ada ulama kata naik kuda. Maka Nabi Ibrahim naik kuda, naik bersama isteri dan anaknya, pergi ke kawasan yang jauh di semenanjung Arab. Ketika itu di antara dua lembah, Nabi Ibrahim pun letakkan isterinya Siti Hajar dan juga anaknya tanpa menceritakan apa-apa kepada keduanya. Cuma dikatakan dalam kitab sirah, isterinya Siti Hajar sempat bertanyakan kepada Nabi Ibrahim AS, "Alihadza min amri rabbina?" Adakah ini daripada suruhan Tuhan kami, Tuhan kita, ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim hanya mengangguknya sahaja. Lalu hiduplah kedua-duanya mereka itu di tempat itu yang gersang itu, yang tidak ada apa-apa ketika itu. Dan bila mana kehabisan makanan, maka Nabi Ismail yang ketika itu masih kecil, yang dalam keadaan ingin memerlukan susu ibunya, maka susu ibunya itu mesti ibunya memakan sesuatu atau minum sesuatu. Makanan dan minum tidak ada. Maka sehinggalah ibunya, iaitu Siti Hajar, mencari air untuk minum dan dia berikan kepada Nabi Ismail. Maka di kala itulah berlakunya peristiwa As-Safa wal Marwah. Inna As-Safa wal Marwah min sya'airillah. Proses Safa dan juga Marwah, kita pergi ke Mekah, tuan-tuan. Lepas pada kita tawaf Kaabah, kita pergi ke Sa'i. Sa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah bukit di mana dua bukit Safa dan Marwah, di antara dua bukit itulah di mana Siti Hajar mencari air. Inna As-Safa wal Marwah min sya'airillah. Faman hajja aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan. Itu ayat yang menceritakan bahawa kalau kita nak buat haji ke nak buat umrah, maka kita kena sa'i. Sa'i ini ianya adalah merupakan rukun. Dan bila mana Siti Hajar tengok adanya air di bukit Safa Marwah, dikala dia berada di Safa, dia tengok ada air seperti air di bukit Marwah, maka dia berlari-lari anak, dan dia penat, dia berjalan. Tempat yang kita berlari anak itulah tempat di mana Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kita bahawa di situlah, di antara lampu hijau, dua lampu hijau itulah Siti Hajar berlari-lari anak, kerana kegairahannya untuk mendapatkan air. Oleh kerana dia penat, maka dia berjalan. Bila sampai di Marwah, rupa-rupanya bukannya ada air, rupa-rupanya fata morgana semata-mata. Maka dia pusing ke arah bukit Safa, dia lihat macam ada air. Maka dia pergi berjalan. Bila sampai di bukit Safa, maka rupanya tidak ada air, rupanya fata morgana. Lalu dia tengok ke arah belakang di bukit Marwah, rupa ada air. Maka dia pun pergi juga. Itu berulang-alik selama 7 kali pusingan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kan beliau kepenatan, lalu beliau berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau minta Allah Ta'ala berikan pertolongannya. Maka di kala itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, dalam riwayat menceritakan Allah Ta'ala perintahkan di Jibril sayapnya itu, Jibril tepiskan sayapnya itu, lalu terpancuklah mata air, yang mana ianya keluar tepat-tepat pada kaki, dikatakan kaki Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kecil, masih kecil, budak kan. Bila dia menangis dah, dikatakan dia hentakkan kakinya itu kan, lalu keluarnya air, pancutan air itu. Bila keluar pancutan air itu, mulanya kan pancutan air itu keluar dengan kuat, dikatakan dalam laju. Bila Siti Hajar tengoknya air itu, maka perkataan yang mula-mula disebut oleh Siti Hajar ialah apa? Zam-zam. Ada riwayat kata Siti Hajar sebut Zam-zam. Zam-zam ini maknanya ruwaidah mana slowly, perlahan-lahan. Air itu keluar dengan pancutan kuat. Inilah kitab menceritakan.
Lalu bila mana air itu keluar dengan pancutan yang kuat, maka Siti Hajar kata Zam-zam, Zam-zam slow-slow, maka air itu pun perlahan-lahan keluar. Itu ada riwayat menceritakan. Maka air itu dikenali sebagai nama air Zam-zam. Bukan Zam-zam al-Lakazam. Itu P.R. Ramli. Baik. Tuan-tuan, itu cerita dia panjang. Saya ni cakap macam dalam dewan kuliah. Macam saya mengajar kepada anak murid saya di fakulti. Tuan-tuan, tak maaf dia gaya kita nak ejar dia macam ni lah. Oleh kerana kita dah biasa gitu kan. Ya tuan-tuan, jangan bimbang. Saya cerita ni walaupun fakta, tapi dia tak masuk kuasa. Tak masuk kuasa. Saya tak akan tanya dalam kuasa. Tak ada kuasa kan. Tak ada kuasa pun. Baik. Itu ada riwayat menyatakan, kata yang keluar daripada Siti Hajar bila lihatnya air itu, dia kata Zam-zam. Maka air itu pun keluarlah dengan perlahan-lahan. Air itu nama itu, maka barulah dinyatakan bahawa air itu air Zam-zam. Itu asal usul namanya air Zam-zam. Air Zam-zam ini ialah air yang kedua hebatnya dalam Islam kita ni. Wa afdalul muyahi ma'un qad nabab min bain asad nabiyil muttaba' thumma yalihu ma'u Zam-zam fal kautsar fanailu misra thumma baqiyal anhar. Seafdal air dalam Islam ini ialah air yang keluar daripada jari-jemari Nabi SAW. Ya, air ini tak ada lagi. Itu beberapa kali hanya berlaku kepada Nabi SAW. Di antaranya dalam perang Khandaq, bila mana tidak ada air, sahabat-sahabat kehausan, makanan pun tak ada, air pun tak ada. Maka yang adanya air sikit sangat dalam satu bekas, maka Nabi suruh bawakan bekas itu. Nabi celupkan tangannya, air itu keluar pancut. Lepas tu Nabi suruh sahabat minumlah sepuas-puasnya. Last kali Nabi minum, bila sahabat-sahabat minum dengan kenyangnya, air itu tak habis-habis. Last kali barulah Nabi minum, dan lepas Nabi minum, air itu pun habis. Itu air yang paling afdal, paling hebat dalam Islam. Yang keduanya ialah air Zam-zam, yang mengandung nilai pH 14, tuan-tuan, yang paling tinggi nilai pH, air Zam-zam. Air Kautsar itu air yang ketiga dalam Islam. Air Kautsar itu air yang kita akan minum bila mana kita akan masuk ke dalam syurga nanti, insya-Allah. Itu air Kautsar. Wa afdalul muyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabil mutama thumma yalihu ma'u Zam-zam fal kautsar final misra. Yang keempatnya air sungai Nil. Air sungai Nil itu dikatakan ianya bawaan daripada syurga. Selepas air sungai Nil itu air sungai-sungai yang lain lah. Air sungai yang lain itu lah. Air sungai Kelantan tu, air sungai Pahang tu, ada banjir ni. Ini tuan-tuan. Cuma air Zam-zam itu ialah air yang kedua mulianya dalam agama kita Islam. Hiduplah mereka berdua dalam keadaan seronok sebab ada sumber mata air, dan Siti Hajar bercucuk tanam untuk makanan dan semua minuman pun ada. Maka hiduplah mereka dengan tenang, dengan damai. Dan saudagar-saudagar Arab ketika itu memang mereka selalu pergi berdagang. Kawasan itu kawasan semenanjung Arab. Orang-orang Arab bila mana musim panas di negara Arab, mereka akan pergi berdagang ke Yaman sebab Yaman ni panas. Bila musim sejuk di negara Arab, di semenanjung Arab, mereka akan pergi berdagang ke Yaman. Bila musim panas di negara Arab, semenanjung Arab, mereka pergi berdagang ke Syam. Syam ni sejuk sikit. Syam ni 4 buah negara. Yang pertama Palestin, Lebanon, Syria, Jordan. 4 buah negara ni dikenali sebagai negara Syam. Orang dia comel-comel, cantik sikit lah. Kalau Yaman tu orang dia gelak-gelak sikit lah. Gelak-gelak macam kulit kita lebih kuat. Kadang-kadang kita lebih cerah daripada mereka. Itu dia. Jadi bila musim panas di negara Arab, mereka akan pergi berdagang ke Syam sebab Syam sejuk. Dan bila mana musim sejuk di negara Arab, mereka pergi berdagang ke Yaman, sebab Yaman ni dia panas sikit. Dan mereka memang menggunakan laluan itu untuk mereka pergi berdagang. Dan bila mana mereka lihat adanya buah layang-layang, dalam kitab menceritakan itu tandanya ada air.
Lalu mereka lama-lama menghampiri tempat tersebut dan mereka terkejut. Rupa-rupanya ada manusia yang tinggal di situ dan ada sumber mata air. Saudara-saudara Arab ini memang mereka perlukan air, sebab mereka berjalan, naik unta kan, naik unta berjalan, bawa barang. Jadi mereka perlukan rehat. Jadi mereka pun bila nampak adanya sumber air, ada telaga, lalu mereka pun mintalah dengan Siti Hajar nak buat tempat rehat sementara. Maka jadilah tempat itu sebagai R&R, rehat dan rawat. Tapi laluan itu tidak ada tol, percuma sahaja. Jadi lama kelamaan itu mereka pula minta dengan Siti Hajar nak buat penempatan, nak buat rumah. Lama-lama mereka buat rumah, maka pakat buat rumah belaka. Maka akhirnya jadilah Mekah. Itu cerita dia, cerita secara ringkas lah. Kalau tuan-tuan nak dengar cerita secara terperinci, baca buku sendiri lah. Itu dia. Dan bila mana Nabi Ismail ni besar, Nabi Ismail ini ingin berkahwin, maka tidak ada orang lain yang dia nak kahwini melainkan hanyalah adanya anak-anak orang Arab, saudara-saudara Arab. Maka berkahwinlah Nabi Ismail dengan seorang anak orang Arab berbangsa Jurhum. Orang Arab ni dia banyak kabilah, Jurhum, Bani Tamim, Quraisy, banyak lagi lah. Berkahwinlah Nabi Ismail dengan anak orang Arab berbangsa Jurhum. Maka dapatlah anak. Nabi Ismail itu bukannya orang Arab, bini dia orang Arab. Bini dia orang Arab. Maka bila berkahwin dengan orang Arab, bini dia orang Arab, maka anaknya itu dikenali sebagai anak Arab lah juga. Anak Arab juga. Macam saya lah, saya orang Kelantan. Bini saya orang Jawa, tuan-tuan. Orang Jawa, Jawa Piau. Radin namanya, Radin Siti Aisyah. Ini keturunan Majapahit, yang telah mengalahkan kerajaan Sriwijaya ketika suatu hari dulu ya. Ingat Tamin Sari ya, tuan-tuan, dengan hantu, tak ingat sejarah. Baik. Bila saya berkahwin dengan isteri saya, maka dapatlah anak saya itu juga dikenali sebagai anak Jawa. Walaupun saya ni bukan orang Jawa, tuan-tuan. Jawa Kelantan. Jawa juga. Macam Nabi Ismail bukannya orang Arab, Nabi Ismail ni orang Qibti. Qibti ni satu bangsa, semangsa dengan Fir'aun. Nabi Ibrahim juga Qibti. Sebelum itu tidak pernah pun di kalangan orang Arab adanya Nabi dan adanya Rasul. Dan bermula dinasti, silsilah keturunan daripada golongan Arab ini, daripada Nabi Ismail yang berkahwin dengan isterinya orang Arab. Maka lahirlah anak cucu Nabi Ismail yang dikenali sebagai anak cucu keturunan Arab. Dan seorang-seorang Nabi dan Rasul di kalangan orang Arab ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama ilmu falak buat kiraan jarak masa di antara Nabi Ismail dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3,500 tahun. Kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sampai lagi 1,500 tahun. Dan hayat Nabi Adam sehingga kita sekarang ni, tuan-tuan, ulama ilmu falak buat kiraan baru 10 tahun. Baru 10,000 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam jarak masanya 5,000 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni anak beranak. Nabi Ibrahim ni umurnya sampai dalam 186 tahun lebih kurang. Nabi Ismail ni dalam 130 lebih, 130 lebih. Jarak masanya lebih kurang. Jarak di antara Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad lebih kurang 3,500 tahun. Kita dengan Nabi kita Muhammad tak sampai 1,500 tahun. Baru 10,000 tahun. Bukan sudah lama dah. Ramai dah manusia ni dah. Cepat membiak. Sebab seorang-seorang kahwin 4 kan. Kahwin 3, kahwin 4 contohnya. Jadi itu silsilah keturunan satu belah pihak. Nabi Ibrahim dikurniakan anaknya yang kedua melalui Siti Sarah. Diceritakan kalau kita rujuk dalam kitab, dalam Al-Quran, tuan-tuan,
bila mana malaikat, beberapa malaikat yang telah menyamar, yang telah menyerupai beberapa orang lelaki muda. Setelah mana malaikat itu berupa lelaki tampan, segak, pergi berjumpa dengan Nabi Lut, bagi tahu kepada Nabi Lut bahawa suruh Nabi Lut melarikan dirinya, kerana Allah Ta'ala nak balikkan bumi. Maka selepas daripada itu, beberapa malaikat tersebut yang menjelma sebagai lelaki tampan pun pergi pula ke tempat Nabi Ibrahim. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ni, kalau kita rujuk dalam Quran, tuan-tuan, ianya tidak berapa jauh mana. Nabi Ibrahim ni di Palestin, Nabi Lut ni di antara Jordan dengan Mesir. Dekat-dekat ya. Cuma tempat berlainan ya. Dan mereka itu dilantik jadi rasul untuk kaumnya di tempatnya masing-masing. Kaum Nabi Lut ni memang terkenal dengan homoseks ya. Maka oleh kerana mereka dalam keadaan teruk sangat, Allah Ta'ala balikkan bumi. Sebelum daripada itu, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, Allah Ta'ala perintahkan beberapa malaikat yang menyamar sebagai lelaki muda untuk pergi ke kediaman Nabi Lut. Dan dikatakan dalam perjalanan malaikat tersebut, mereka juga telah dihambat, diikuti oleh umat Nabi Lut. Dia tak boleh tengok lelaki-lelaki muda tampan, dia minat padahal sesama lelaki belaka. Itu dia. Lalu Allah Ta'ala pun suruh malaikat bagi tahu Nabi Lut supaya pergi. Sebab Allah Ta'ala nak lipatkan bumi, tuan-tuan. Maka Nabi Lut pun keluar, Allah Ta'ala pun lipatkan bumi. Kalau kita ke Jordan, kita jangan lupa, pergilah kita ke Bahrul Mayyit, Laut Mati. Memang luas laut tu tuan-tuan. Memang tak ada pun seorang pun saintis yang buat kajian di dasar laut itu. Sebab gelap, tak nampak apa dan tak ada hidupan. Kemasinannya itu 7-8 kali ganda daripada laut biasa. Dia bukan rasa masin dah ketika laut, dia rasa payah. Dan tidak ada satu kehidupan. Gelap, sehingga kita tidak ada oksigen. Sehingga kalau kita duduk dalam air laut tu, kita akan jadi pelampung gitu kan. Tuan-tuan kita kena pergi dah mandi sekali ya. Mandi sekali. Pergilah siapa-siapa yang berkemampuan ada masa, pergilah. Pergi kena pergi. Pergi ni kena ada duit lah, kena duit lah. Tuan-tuan semua ni duit banyak belaka lah. Duit kita tu kita jangan taruh masuk dalam bank je, kita kena guna lah. Kalau kita mati, rugi kita. Dunia ni tak habis lagi pergi lah. Jadi kalau kita mati pun hati kita, sebab kita dah pergi belaka dah. Pergi jangan dia taruh dalam bank. Pergi tengok tempat-tempat tersebut. Memang pada hukum asalnya makruh. Ulama kata kalau kita pergi tempat-tempat tersebut itu atas niat kita lah. Tapi kalau kita pergi, kita nak lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukumnya jadi sunat. Dia berubah. Kalau kita sesaja nak pergi itu makruh. Tapi kalau kita nak pergi, kita lihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadi sunat. Allah Taala suruh kita fikir belaka. Sebagaimana banjir yang berlaku di Banten Timur hari ini, Allah Taala suruh kita fikir belaka. Memang hari ni makin teruk lagi. Berita terkini ni 119,000 orang, dekat 120,000 orang semua sekali. 7 negeri tuan-tuan. Makin teruk. Ini Allah suruh kita fikir sama-sama bagaimana Allah Ta'ala boleh hancurkan, mana Allah Ta'ala boleh timpakan balas sekejap saja. Pergi Laut Mati tu, pergi Laut Mati. Tempat itu ialah tempat Nabi Lut. Lepas daripada malaikat pergi ke tempat Nabi Lut, malaikat pun pergi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim,
menceritakan kepada Nabi Ibrahim bahawa Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan anak kepada kamu. Lalu isteri Nabi Ibrahim, tuan-tuan, bila dengar malaikat kata begitu, yang menyamar sebagai lelaki, maka beliau terkejut. Beliau rasa takjub. Adakah aku ini mampu mengandung lagi sedangkan aku dah tua? Allah Ta'ala jelaskan Al-Quran. Maka malaikat kata apa? Ini adalah daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga terkejut. Maka dapatlah anaknya yang kedua, iaitu Nabi Ishaq. Umurnya ketika itu lebih kurang 100 tahun, tuan-tuan. Umur lebih kurang 100 tahun, dapat anak. Hebat dah. Tahu. Kita hari ni ada orang umur 1 tahun dapat anak? Ada. Tuan-tuan pernah jumpa? Pernah? Ada? Tak pernah? Ada. Tak boleh. Benda ni tak boleh. Saya pernah jumpa orang kita, Melayu kita lah, yang ada anak dara. Umur dia 136 tahun. Oh, hebat. 136 tahun ada anak dara, umur 11 tahun. Oh, ajalin. Umur 136 tahun. Bini dia umur 30 lebih. Saya rasa bini nombor 11, saya rasa. Bini-bini yang lain-lain tu sudah pernah meninggal dah, nak ceritanya. Anak murid arwah tu kenal ni di Kok Lannas. Kok Lannas ni di antara Kota Baru dengan Macang. Kok Lannas ni. Saya pergi jumpa dia hari tu. Dah lama saya pergi jumpa dia. Lepas saya balik Jordan hari tu, saya dah sikit, saya pergi jumpa dia. Dia memang karamah, orang karamah. Umur 136 tapi kuat, kuat. Memang kuat amalan. Kuat amalan. Kita kalau ada masalah apa-apa, jumpa dia. Kita tulis nama di kertas putih, di kertas. Nama kita, nama ibu kita. Tak payah cerita apa masalah kita. Dia baca. Dia yang bagi tahu kita apa masalah kita. Itu dia. Itu dia. Dan dia tolong beritahu kita macam mana nak selesaikan masalah kita. Umur 136. Orang panggil dia Tok Ayah. Tok Ayah Kandar. Tok Ayah Kandar memang kuat. Dia kandar buah kelapa yang belum diparut lagi, 200 biji. Dia di kandar. Kandar ni kat sini dia panggil apa kandar? Peko. Belakang dia 200 biji. Peko biasa. Memang kuat. Bini umur 30 lebih. Dia umur 136. Ada umur 11 tahun. Oh, hebat. Nah, ini amalan dia, memang amalan dia, memang kuat. Kerah. Pegang macam batu. Betul. Wah. Memang kuat lah. Kita cerita kat dia. Kalau kita ada masalah apa-apa, kita pergi jumpa dia lah. Dia tolong kita, tolong bantu kita kan. Kalau ada kehilangan barang, orang curi, orang merompok rumah kita kan, dia boleh tengok di air. Dia tengok di air. Dia tengok di air. Bukan dia yang nampak dalam air tu, kita pun boleh nampak juga. Dia terus transfer kita. Ini bukan Piramli lah tu. Piramli tu dia nak jumpa belalang. Ni kita boleh tengok juga. Dia transfer kita. Ini dia tuan-tuan. Tapi saya dah meninggal. Meninggal beberapa tahun yang lalu. Tuan-tuan, ini nak cerita berkenaan dengan kisah Nabi kita, kisah Nabi Ishaq. Maka dapatlah anak Nabi Ibrahim yang kedua, namanya Nabi Ishaq. Walaupun usia Nabi Ibrahim dan juga Siti Sarah ketika itu lebih kurang 100 tahun. Maka cucu kepada Nabi Ibrahim namanya Nabi Yaqub.
Daripada Nabi Yaqub inilah bermulanya silsilah keturunan kerasulan di kalangan Yahudi ataupun Bani Israel. Kita telah dengar cerita baru-baru ini, tuan-tuan. Israel ini berasal daripada nama Nabi Yaqub. Allah Ta'ala sendiri yang panggilkan Nabi Yaqub ialah Israel. Ya Israel, wahai hamba-Ku. Isra itu dalam bahasa Ibrani maknanya hamba ataupun kekasih. Il itu maknanya Allah. Israel itu makna kekasih Allah ataupun hamba Allah. Allah Ta'ala yang panggil Nabi Yaqub, ya Israel, wahai hamba-Ku, wahai kekasih-Ku. Jadi digunakan perkataan Israel itu diambilnya daripada nama Nabi Yaqub. Adapun nama Yahudi itu pula diambil daripada nama anak sulung Nabi Yaqub. Dan ada ulama kata Yahudi itu ambil daripada nama anak nombor 4 Nabi Yaqub. Anak sulung Nabi Yaqub ataupun anak nombor 4 Nabi Yaqub namanya Yahuda. Maka diambilnya nama anak sulung Nabi Yaqub itu dan diberikan satu keturunan, satu gelaran keturunan kerana untuk memberi penghormatan kepada Nabi Yaqub, tuan-tuan. Itu kaedah mereka ketika itu. Mereka ambil nama anak sulung. Mereka ambil nama anak sulung. Kalau anak sulung tahu nama Yahuda, maka keturunan itu dipanggil Yahudi. Itu satu kaedah dipanggil ilmu ismul jinsi. Kalau kita belajar dalam grammar bahasa Arab, ismul jinsi itu keturunan. Yahuda jadi Yahudi. Yahuda jadi Yahudi. Kalau Malaysia jadi Malizi. Malaysia negara Malaysia. Kalau Malizi mana orang Malaysia. Kalau Indonesia negara Indonesia. Kalau orang Indonesia Indonesi. Itu dia. Kalau Thailand, kalau orang Thailand Thailandi. Mudah ya cara dia, hanya tambah huruf ya kat belakang. Dan ada sabtu atas ya. Itu jadi orang lah, keturunan. Johor, kalau orang Johor Johori. Kelantan, Kelantani. Itu dia. Kalau Banjar, Banjari, bukan banjir, bukan banjir. Banjari. Yahuda jadi Yahudi. Yahudi itu keturunan Yahudi. Yahudi itu berasal daripada nama Yahuda, anak sulung ataupun anak nombor 4 Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Itu dia. Baik. Bermula daripada Nabi Yaqub, bermulalah generasi kerasulan di kalangan Yahudi. Nabi, Rasul di kalangan Yahudi. Ramai tuan-tuan. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Azhar, Profesor Hamka menyatakan lebih kurang dalam 90% semua rasul-rasul ni, nabi-nabi ni di kalangan bangsa Yahudi. Ramainya mereka, tapi mereka jahat. Mereka bunuh nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka jahat. Nabi Zakaria tu contohnya mereka gergaji. Nabi Daud mereka semulai tengkok, semulai buat dijadikan mahar, mas kahwin. Jahat mereka, memang jahat Yahudi ni. Tapi daripada keturunan Yahudi lah maka ramainya Nabi dan juga Rasul. Baik. Dalam keturunan Yahudi ataupun Israel itu, tuan-tuan, Bani Israel itu, kalau sebut Bani Israel maka Bani itu makna anak cucu. Israel itu Nabi Yaqub. Bani Israel anak cucu Nabi Yaqub. Kalau Yahudi itu keturunan Yahudi, diambil daripada nama anak sulung Nabi Yaqub ataupun anak nombor 4 Nabi Yaqub. Dan panggilan Yahudi ini ianya mulai disebut pada masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka sebab itulah bila kita sebut Yahudi, kita berelitkan dengan Nabi Musa. Sebab panggilan Yahudi ini ianya mulai subuh pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi sebenarnya bukan Nabi Musa seorang sahaja di kalangan Rasul di kalangan Yahudi.
banyak lagi. Ilyas, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Zulkifli, semua tu Yahudi belaka. Tapi terkena Yahudi ini Nabi-Mu dengan Nabi-Mu Musa, sebab disebutnya Yahudi itu ianya mulai tersebar luas pada ketika zaman Nabi Musa. Dan dikatakan Nabi Musa lah yang paling ramai umatnya di kalangan rasul-rasul yang lain, di kalangan Bani Israel ataupun Yahudi. Baik, sebab itulah kalau kita sebut Yahudi, kita relatekan dengan Nabi Musa, tuan-tuan. Yang keduanya Nasrani ini juga ianya berasal daripada Yahudi juga ataupun Bani Israel. Sebab Nabi Isa ni Yahudi ataupun Bani Israel. Nabi Isa diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kaumnya. Bila Nabi Isa diutuskan, maka Allah Ta'ala berikan syariat yang baru kepada Nabi Isa. Bila syariat Nabi Isa itu dibawa dan diajar kepada umat-umatnya, maka Raja Rom ketika itu tak boleh terima syariat Nabi Isa, tak boleh terima, lalu nak dibunuhnya Nabi Isa. Dan diberitahukan juga kepada Raja Rom oleh ahli nujumnya bahawa Isa lah yang akan menjatuhkan kerajaannya. Maka dikala itulah Raja Rom ingin sangat membunuh Nabi Isa. Ini kita boleh rujuk dalam tafsir surah Ali Imran. Lalu bila mana Raja Rom bersama bala tenteranya ingin serang Nabi Isa, ketika itu berada dalam kawasan Palestin, maka Allah Ta'ala pun menyuruh Nabi Isa selamatkan dirinya. Lalu Nabi Isa pun menyuruh pengikutnya ini dikatakan tidak ramai, hanya 12 orang. Dalam masa 3 tahun Nabi Isa jadi Rasul. Ada pendapat kedua mengatakan 5 tahun. Usia Nabi Isa dilantik jadi Rasul, usia ketiga 30 tahun. Sampailah ketika usia 33 tahun. Ada riwayat kata sampai usia 35 tahun. Hanya 3 ataupun 5 tahun sahaja. Dalam masa 3-5 tahun ini, ada kata 3 tahun, ada kata 5 tahun, hanya 12 orang sahaja pengikut Nabi Isa, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Hawariyun. Hawariyun itu penolong kepada agama Allah. Lalu bila mana Raja Rom nak pergi bunuh Nabi Isa, Nabi Isa pun suruhlah anak-anak muridnya supaya menyelamatkan diri. Dalam 12 orang anak murid Nabi Isa, ada seorang yang berpaling tanda, namanya Yahuda Iskhanuti. Dialah sebenarnya yang telah pergi cerita kepada Raja Rom di manakah Nabi Isa berada. Maka tinggallah anak murid Nabi Isa yang memang betul-betul berada di bawah Isa, ialah 11 orang sahaja. Yang seorang lagi telah berpaling tadah. Maka pada mulanya dikatakan anak murid Nabi Isa 11 orang ni tak nak pergi, melarikan diri mereka, menyembunyikan diri mereka. Mereka ingin tetap bersama Isa, kerana mereka digelar sebagai Hawariyun, penolong agama Allah. Lalu Nabi Isa kata, kamu pergilah selamat diri kamu, adapun aku ini telah pun dapat jaminan bahawa aku selamat, aku akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, adapun kamu belum lagi mendapat jaminan tersebut. Maka akhirnya pergilah anak-anak murid Nabi Isa yang 11 orang tadi. Yang seorang lagi berpaling tadah. Maka dikatakan Nabi Isa naik ke atas sebuah gunung. Bila datangnya awan menyelubungi Nabi Isa, maka bila bergeraknya awan itu, maka hilanglah Nabi Isa daripada penglihatan. Maka ada pendapat menyatakan bahawa Nabi Isa diangkat ke langit hanya ruhnya sahaja. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'iyah menyatakan bahawa ada 2 pendapat. Satu, ulama mengatakan bahawa Nabi Isa diangkat ke langit hanya ruh sahaja. Dan ada pendapat menyatakan bahawa Nabi Isa diangkat ke langit ruh dan juga jasadnya sekali. Inilah pendapat yang paling ramai diterima oleh para ulama. Nabi Isa diangkat ke langit ruh dan juga jasad. Dan ini Allah Ta'ala akan turunkan balik Nabi Isa suatu hari nanti, tuan-tuan. Dan ia adalah merupakan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda nak berlaku kiamat besar, turunnya Nabi Isa. Tanda-tanda kiamat besar ini bermula daripada kemunculan Dajjal. Yang keduanya, yang pertamanya Imam Mahdi, yang keduanya Dajjal, yang ketiganya turunnya Nabi Isa. Dan Nabi Isa dikatakan bila turun satu hari nanti, bukan sebagai seorang Nabi ataupun sebagai Rasul. Nabi Isa hanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sama seperti kita. Sebab di ketika itu tidak ada lagi Rasul, tidak ada lagi Nabi selepas daripada Nabi kita Muhammad SAW. Berbalik kepada cerita tadi, anak-anak murid Nabi Isa
yang pergi menyembunyikan diri mereka, akhirnya mereka nampak Nabi Isa ditangkap oleh Raja Rom, lalu disalib dan dibunuh. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam National Geographic malam tadi kan, dia ada cerita malam tadi, malam semalam kan, semalam 25 Disember kan, sambut hari Natal kan, dia ada buat satu film lakonan balik lah kan, dalam National Geographic tu. Jadi mereka nampak Nabi Isa itu ditangkap, disalib dan dibunuh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, itu sebenarnya bukan Isa. Syubbiha dhalik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran syubbiha. Syubbiha itu mana diserupai dengan Isa. Syubbiha itu mana diserupakan dengan Isa. Orang itu sebenarnya bukan Isa, cuma dilihat oleh orang ramai, termasuklah anak-anak murid Nabi Isa yang pergi menyembunyikan diri mereka. Mereka lihat Nabi Isa ditangkap, disalib dan dibunuh. Sebenarnya itu bukan Isa. Sebenarnya itu bukan Isa. Ulama menyatakan, siapa lagi itu yang diserupai mukanya sepiji nampak macam Isa? Itu ialah bekas anak murid Nabi Isa yang berpaling tada, yang namanya Yahuda Iskhanuti. Allah Ta'ala hukumkan ketika itu juga, rupanya sepiji nampak macam Isa. Dia yang menceritakan Nabi Isa berada di mana, dan akhirnya Allah Ta'ala sendiri yang mengubah mukanya sepiji nampak macam Isa. Tapi anak-anak murid Nabi Isa ini menyatakan bahawa itu adalah Isa. Nabi Isa di mana? Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, bal rafa'ahullah, bahkan sebenarnya Isa itu diangkatkannya ke langit. Bal rafa'ahullah. Tapi semuanya ini tidak dipercayai oleh orang Kristian. Mereka tidak percaya. Mereka tahu cerita ini. Kalau kita tanya sahabat-sahabat kita, kalau kita tanya kawan-kawan kita di kalangan orang Kristian, tuan-tuan cuba tanya, saya tanya, mereka percaya cerita ini. Tapi bila sebut Nabi Isa diangkat ke langit, mereka tidak percaya. Mereka yakin bahawa itu ialah Isa. Sampai hari ini ya. Baik. Dalam anak-anak murid Nabi Isa yang sebelah orang tu ada seorang namanya Paulus. Maka ada pandangan ulama, pendapat ulama menyatakan bahawa Paulus itulah yang telah berikan nama ajaran Isa sebagai Nasrani. Dan ada juga ulama yang menyatakan, kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka menyatakan bahawa ada ulama menyatakan Paulus itu bukannya anak murid Nabi Isa yang sebelah orang ini. Paulus itu ialah anak-anak murid kepada anak murid Nabi Isa yang sebelah orang ini. Dialah yang telah bertanggungjawab, yang telah berikan nama ajaran Isa itu sebagai Nasrani. Nasrani yang diambil daripada tempat lahir Nabi Isa. Nasrani ini tempat lahir Nabi Isa. Nasrani dalam bahasa Ibrani disebut Nazaret. Nazaret kalau diterjemahkan kepada bahasa Arab, Nasrani, Nasran. Maka digunakan tempat lahirnya Nabi Isa itu sebagai satu ajaran, dan terkenalah sampailah hari ini, tuan-tuan. Orang Yahudi dengan orang Nasrani ini, tuan-tuan, mereka ini walaupun kafir, Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, walaupun mereka ini kafir, tapi mereka ini pada asalnya berasal daripada agama langit, agama yang diturunkan kepada Nabi mereka. Cuma mereka sendiri yang telah ubahkan agama mereka. Tapi pada asalnya mereka ini berasal daripada agama langit, yang mana Allah Ta'ala berikan kitab kepada Rasul mereka, sama ada kitab Taurat ataupun kitab Zabur ataupun kitab Injil. Maka mereka ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka ini berbeza dengan orang kafir musyrikin yang lain. Orang kafir ni dua jenis ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir ni yang pertamanya kafir ahli kitab, yang kedua kafir musyrikin. Kafir ahli kitab ni Yahudi Nasrani. Kafir musyrikin ni selain daripada Yahudi Nasrani. Tak kira agama Buddha ke Hindu ke etnis yang tak ada agama ke, selain daripada Yahudi Nasrani, mereka ini musyrikin. Orang-orang kafir musyrikin ini memang mereka tidak ada apa-apa keistimewaan langsung kepada kita orang Islam. Tetapi orang-orang kafir ahli kitab ni, walaupun mereka kafir, tapi mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Apa keistimewaan mereka? Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat nombor 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab. Allah Ta'ala yang pertama menyatakan kepada kita bahawa kita ni boleh makan daging sembelihan
orang kafir ahli kitab di kalangan Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi Nasrani ni sembelih lembu contohnya, kita boleh makan daging lembu itu. Tapi ulama-ulama pula yang telah memberikan syarat-syarat dia pula. Di antara ciri-ciri bagaimana lembu itu kita boleh makan, ada syarat-syarat dia. Al-Imam Yusuf Qaradawi contohnya telah memberikan syarat, dia punya garis panduan. Kalau kita nak makan daging yang disembelih oleh orang-orang kafir ahli kitab Yahudi Nasrani ini, syaratnya yang pertama, kita kena berada di negara mereka, negara yang majoriti Yahudi Nasrani. Macam di Euro sana kan, di Sepanyol ke, yang majoriti Yahudi Nasrani lah. Di Israel itu memang no. Di Croatia ke, Austria ke, mana UK ke tak? Itu. Kalau sekiranya berada di Jepun ke, China ke, tak boleh. Sebab takut berlaku fitnah, bukan mereka yang sembelih. Kalau mereka juga datang ke negara kita yang Islam ni, kita juga tak boleh makan daging lembu yang mereka sembelih. Kena berada di negara mereka. Dan mereka itu pula berasal daripada keturunan Nabi Yaqub. Ada juga di antara orang Kristian ini bukan berasal daripada Nabi Yaqub. Ada orang Melayu contohnya, orang Cina, India, mereka masuk Kristian. Mereka itu bukan dikenali sebagai ahli kitab. Jadi mereka ini memang piau betul-betul daripada keturunan Yahudi ataupun Bani Israel, daripada Nabi Yaqub. Yang kedua, kita boleh berkahwin dengan mereka. Kita orang Islam ini boleh berkahwin dengan orang perempuan Yahudi Nasrani. Allah Ta'ala benarkan kita berkahwin, tetapi hanya untuk lelaki sahaja. Kita orang lelaki sahaja boleh berkahwin dengan wanita Yahudi ataupun Nasrani walaupun mereka kafir. Nabi kita Muhammad SAW pun ada isterinya di kalangan Yahudi, Safiyah binti Huyai. Nabi diizinkan oleh Allah Ta'ala berkahwin dengan Safiyah binti Huyai. Lepas itulah orang-orang yang dipakat masuk Islam. Dibenarkan kita orang lelaki berkahwin dengan wanita mereka walaupun kafir untuk nak berdakwah sebenarnya. Dan lelaki ni ketua keluarga, dia boleh dakwah isteri dia masuk Islam. Kalau perempuan kita tak boleh benarkan langsung berkahwin dengan lelaki Yahudi ataupun Nasrani. Sebab perempuan kita ini bukan ketua keluarga. Perempuan kita, perempuan ni dia hanya timbalan ketua keluarga. Timbalan ni tak ada power. Selagi mana ketua tak meninggal, tak dibenarkan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa nak berkahwin dengan siapa lah, artis-artis yang terkenal, Jennifer Lopez ke, Britney Spears ke, Angelina Jolie ke, Mariah Carey ke, itu diharuskan. Tapi tuan-tuan kena pergi ke negara mereka lah, dan mereka itu betul-betul daripada Bani Israel ataupun Yahudi, Bani Israel ataupun keturunan Nabi Yaqub. Kalau sekiranya mereka asalnya etis, kita tak boleh berkahwin. Tak boleh berkahwin dengan mereka. Kalau sekiranya mereka datang ke negara kita, kita juga tidak boleh berkahwin. Ini pendapat Al-Imam Yusuf Qaradawi. Kalau boleh berkahwin, tuan-tuan, saya rasa ramai orang berkahwin, termasuk imam kita, termasuk saya sekali dengan Mina Saleh tu, tapi tak dibenarkan. Ada pun orang perempuan kita tak dibenarkan langsung berkahwin dengan lelaki Yahudi Nasrani, sehinggalah lelaki Yahudi Nasrani itu masuk Islam terlebih dahulu. Tak boleh berkahwin dengan Tom Cruise ataupun Brad Pitt, tak boleh kena masuk Islam dulu. Contohnya, inilah yang Allah Ta'ala jelaskan kepada kita. Baik, Yahudi dan Nasrani ini, walaupun mereka ini kafir, walaupun mereka ini dikatakan telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala telah jelaskan kepada kita dalam surah Al-Anbiya bahawa orang Yahudi menyatakan bahawa innal Yahud qala al-Yahud inna Uzairan min Allah, bahawasanya Uzair itu anak Allah. Dan orang Nasrani pula menyatakan bahawa Isa itu anak Allah. Innal Masih ibn Allah, bahawasanya Isa itu anak Tuhan, anak Allah. Walaupun mereka ini syirik kepada Allah Ta'ala, tapi mereka tetap juga dinamakan orang kafir ahli kitab. Kebanyakan para ulama dalam dunia beranggapan bahawa semua orang Yahudi Nasrani hari ini, di zaman Nabi ke hari ini ke akan datang ke, walaupun mereka itu syirik, walaupun mereka tidak ikut betul-betul kitab mereka, walaupun mereka telah modify kitab mereka, mereka tetap juga dinamakan orang kafir ahli kitab. Dan mereka diberikan keistimewaan. Orang Yahudi beranggapan bahawa Uzair itu anak Tuhan. Uzair ni tuan-tuan, cerita dia memang selalu disebut bahawa
Uzair ini dikatakan umat Nabi Daud, salah seorang umat Nabi Daud. Nabi Daud ni juga Yahudi. Uzair ini seorang hamba Allah Ta'ala yang soleh, hamba yang soleh. Tidak dikatakan seorang Nabi, juga tidak dikatakan seorang Rasul. Uzair. Kalau kita rujuk dalam tafsir Ibn Katsir, ada menceritakan cerita tentang riwayat Uzair ini. Uzair pada suatu hari beliau naik keldai, ada kata kuda, melalui satu padang pasir, dan beliau lihat adanya mayat yang bergelimpangan, mayat yang mati bergelimpangan. Lalu beliau terfikir, bagaimana Allah Ta'ala boleh hidupkan balik mayat-mayat yang mati bergelimpangan ini, dalam begitu ramai dan dahsyat ini. Beliau fikir. Lepas daripada beliau melepasi padang pasir itu, maka beliau rasa kepenatan. Lalu beliau pun ingin berehat. Maka beliau pun berehatlah di bawah sebatang pokok. Dikatakan beliau tambaklah kenderaannya itu, kuda ataupun kedainya. Beliau pun tidur. Dan bila mana beliau sedar, beliau tengok kuda ataupun kedainya tadi dah tak ada lagi dah. Dan beliau ingatkan bahawa beliau hanya tidur hanya satu malam sahaja. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, sebenarnya Uzair itu tidur selama 100 tahun. 100 tahun. Lalu dikatakan Uzair berdoa balik kepada Allah Ta'ala, supaya kembalikan balik kenderaannya tadi, untuk dia balik ke rumahnya. Maka datanglah balik kenderaannya tadi. Wallahu a'lam, tak kira tahulah saya cara mana. Mungkin hidup balik kedai itu ataupun kudanya itu. Beliau pun baliklah ke rumahnya. Dan bila mana beliau sampai di rumahnya, beliau tengok memang dah berubah, segala-galanya dah berubah. Isterinya pun dah tua, dah umur 100 tahun lebih. Anak-anaknya juga segera tua, umur 100 tahun lebih. Anak lebih tua daripada apa-apa tu. Kalau ayah umur 30 tahun, anak umur 130 tahun ya, contohnya kan. Ayah umur 30 tahun, anak mungkin umur 15 tahun ke 10 tahun. Itu tak pelik lah kan. Pelik lah. Bini pun sama, tua-tua pula, umur 1 lebih pula. Jadi pada mulanya orang Yahudi ni, isterinya dan anaknya tidak percaya bahawa itu ialah Uzair. Tapi dipendekkan cerita, akhirnya isterinya percaya bahawa itu ialah Uzair. Dikatakan melalui tanda-tanda yang ada pada tubuh suaminya Uzair. Takkan bini tak kenal tak suami? Nah, kalau bini tak kenal suami itu mana bukan bini lagi lah. Bukan bini lagi lah. Dan kena cari bini lain lah. Mana bukan bini, sebenar-benar bini lah kalau tak kenal suami. Abang suami pun dia kenal dia. Jadi lepas daripada itulah orang Yahudi ini mulai keluar, dan mereka beranggapan bahawa Uzair ini ialah anak Allah. Inna Uzair ibn Allah, bahawasanya Uzair itu anak Tuhan. Sesaklah orang Yahudi. Adapun Nasrani ini juga dikatakan sesak. Bila mana mereka beranggapan bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan, kedua-duanya sesat belaka, syirik kepada Allah Ta'ala belaka. Walaupun mereka itu tetap syirik, mereka syirik kepada Allah Ta'ala, tapi Al-Imam Yusuf Qaradawi dan juga sebahagian besar para ulama kata mereka itu tak dinamakan kafir ahli kitab. Kafir ahli kitab, ada specialnya mereka. Asalkan syarat mereka benar-benar yakin kepada Tuhan Allah. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang kata Yahudi Nasrani tak ada dah hari ini, Yahudi Nasrani tak ada hari ini, itu sebenarnya pendapat minoriti di kalangan para ulama. Pendapat majoriti di kalangan para ulama, semuanya orang Yahudi Nasrani hari ini dikatakan orang kafir ahli kitab, orang kafir ahli kitab. Walaupun mereka itu tidak ikut betul-betul kitab mereka. Kalau sekiranya kita nak bagi syarat